Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada kamu semua. Okey, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk subtopik yang seterusnya iaitu bab 84 keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran barat. Okey. So kita hari ini nak tengok berkesan ke tak peranan pemerintah tempatan kita dalam usaha untuk lawan dengan kita barat. Okey, so kita tengok Number one. Okey, so yang pertama keberkesanan dalam kemakmuran negeri. Okey, so kita tengok tokoh yang pertama adalah Sultan Abu Bakar. Okey, Sultan Abu Bakar di Johor Okey, Sultan Abu Bakar mengabadikan peranan yang dimainkan sumber hasil pertanian penting yang membawa kemajuan ekonomi Johor dengan menjadikan motif lada hitam dan gambir tersebut sebagai awan larat pada semua peralatan istana dan kerajaan. Okey, so Sultan Abu Bakar ni dia memainkan peranan uh, dengan menggunakan sumber hasil pertanian sebagai salah satu sumber yang penting dalam membawa kemajuan kepada ekonomi negeri Johor. Macam mana digunakan hasil pertanian ini untuk memajukan ekonomi Johor dengan cara menjadikan lada hitam dan gambir tersebut sebagai salah satu sumber utama mereka dan digunakan pada semua peralatan istana dan kerajaan negeri Johor. Itu yang dilakukan oleh Sultan Abu Bakar. Okey, yang kedua kita tengok dekat Kedah. Okey, pembaharuan pentadbiran Kedah sewaktu pemerintahan Sultan Abdul Hamid Halim Shah dan kewibawaan Perdana Menteri Wan Muhammad Saman berjaya menjadikan Kedah sebagai negeri jelapang padi. Okey, so kemakmuran negeri Johor ni berjaya hasil daripada pemerintahan Sultan Abdul Hamid Halim Shah dan juga kejayaan Perdana Menteri iaitu Wan Muhammad Samah yang juga dikenali sebagai bapa uh, kemajuan pertanian moden di Kedah dan mereka berjaya menjadikan Kedah sebagai negeri jelapang padi. Okey, so yang ketiga adalah usaha memajukan perlawanan biji timah oleh Tengku Menteri Ngah Ibrahim di Laut dan peranan Sultan Ismail di Lembah Kinta memperkenalkan Perak sebagai pengeluar biji timah utama di dunia. Okay, so Tengku Ngah Ibrahim di Laut, Tengku Menteri Ngah Ibrahim dan juga peranan Sultan Ismail dekat Lembah Kinta ni, mereka berjaya memperkenalkan keluaran biji timah ni dekat negeri masing-masing untuk menunjukkan yang negeri mereka ni merupakan pengeluar utama biji timah dekat mata dunia. Okey. So yang keempat adalah dekat Sabah. Kita tengok Sabah dan Sarawak. Okey, Sabah juga berlaku sebelum kedatangan kuasa barat. Kewujudan pelabuhan membuktikan penduduk Sarawak dan Sabah sudah terlibat dalam kegiatan perdagangan. Pelabuhan tersebut memperdagangkan bahan mentah, hasil hutan dan hasil laut. Sarawak dan Sabah akhirnya kaya dengan pelbagai hasil hutan yang diusahakan. Okey, so Sabah dan Sarawak ni dia makmur dalam negeri mereka hasil daripada pelabuhan yang diorang ada dan diorang telah kaya dalam hasil laut dan hasil hutan serta bahan mentah. Okay, sebab tu diorang makmur dan bunyi dalam negeri masing-masing. Okay. So yang kedua adalah melambatkan perluasan kuasa British. Okay. So kita tengok yang pertama pengubalan undang-undang tubuh kerajaan Johor dan undang-undang bagi diri Terengganu membantukan cita-cita British untuk meluaskan kuasa ke atas negeri Melayu. Kawalan undang-undang tubuh tersebut terhadap kedaulatan negeri dinyatakan dengan tegas bahawa pemerintah tidak boleh menyerahkan negeri kepada kuasa asing. Okay. So British hanya berjaya menempatkan penasihat am di Johor selepas Sultan Abu Bakar mangkat dengan mendesak Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian British Johor pada tahun 1914. Okay. So kita akan tengok perjanjian antara kerajaan Duli Yang Maha Mulia baginda King Great Britain dengan negeri Johor 1914. Okay, kita akan tengok isi kandungan dia. Okay, so antara isi kandungannya ialah bahawasanya adalah dianggap perlu bahawa perkara ketiga perjanjian 11 Disember 1885 yang dibuat oleh Yang Teramat Mulia Frederick Arthur Stanley setiausaha negara bagi tanah jajahan baginda Queens bagi pihak kerajaan Duli Yang Maha Mulia baginda Queen Great Britain dengan Duli Yang Maha Mulia baginda Maharaja Johor hendaklah dimasukkan oleh perkara yang lain yang menggantikannya. Okay, so perjanjian ini dibuat
dibuat untuk dia menganggap bahawa perkara ketiga dalam perjanjian waktu 11 Disember 1885 yang dibuat antara Frederick Arthur ni dan juga uh, dan juga dan juga ni pihak kerajaan Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen Great Britain ni hendaklah dimasukkan oleh perkara lain yang bergantikannya. Okey, so perjanjian yang dibuat ni hanyalah masuk perjanjian 11 Disember tu. Okey. So kita akan tengok apa itu perkara ketiga dalam perjanjian tersebut. Okay, Sultan Negeri dan Wilayah Johor akan menerima dan menyediakan kediaman yang sesuai oleh seorang pegawai British yang dinamakan Ketua Penasihat yang kemudian akan ditaulahkan ke istana. Okey, baginda dan tinggal baginda dan tinggal dalam negeri dan wilayah Johor dan nasihat yang mestilah diminta dan diambil tindakan atas semua perkara yang melibatkan pentadbiran negeri itu dan semua persoalan selain yang menyentuh agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Okey, so ini adalah perkara yang terkandung dalam penyata ataupun perkara ketiga. Okey, Sultan Negeri dan Johor akan menerima dan menyediakan kediaman untuk seorang pegawai British. Dan pegawai British dinamakan sebagai Ketua Penasihat. Okey, dia akan ditaulahkan ke Istana Johor. Okey, so baginda Sultan Johor tinggal dalam negeri dan wilayah Johor dan nasihat daripada Ketua Penasihat British mestilah diminta dan ambil tindakan atas semua perkara yang melibatkan pentadbiran negeri itu. Okey. Yang ketiga adalah kemajuan pendidikan. Kita tengok kemajuan negeri daripada segi kemajuan pendidikan. Okey, penyediaan kemudahan pendidikan bukan menjadi keutamaan British kerana tujuan British adalah untuk mengeksploitasi sumber ekonomi negara-negara Melayu. Okey, so pihak British dia tak pentingkan pendidikan sangat dekat tanah Melayu ni, tapi dia nak ambil sumber-sumber ekonomi dekat tanah Melayu ni je. Okey. So British kurang memberi perhatian kepada pendidikan, terutamanya pendidikan wanita kerana dianggap tidak memberikan peluang memberikan manfaat kepada pihak British. Okay, so British memang dia tak pentingkan pendidikan lagi untuk pihak wanita. Sebab apa? Sebab dia anggap macam tak ada benefit ataupun tak ada pulangan ekonomi ataupun manfaat lah kepada pihak British. Okay, asal kesan daripada desakan bertuntas oleh Raja-Raja Melayu mulai diubah mengenai kepentingan anak watan membawa kepada penubuhan sekolah-sekolah di negeri Melayu termasuk sekolah perempuan. Okey, kesan daripada Raja-Raja Melayu yang push ataupun desak pihak British ni, akhirnya penubuhan sekolah-sekolah di negeri Melayu telah dibina termasuk sekolah perempuan. Yang keempat adalah penubuhan regimen Askar Melayu Diraja. Okey, so penubuhan regimen Askar Melayu Diraja. Okey, regimen Askar Melayu ditubuhkan hasil inisiatif Yang Tuan Besar Negeri Sembilan Tunku Muhammad Ibni Yang Tuan Amtah, Sultan Perak, Sultan Alang Iskandar, Undang Luwak Rembau Datuk Abdullah Dahan dan Raja Dihli Perak, Raja Tulan Ibni Sultan Abdullah, Raja-Raja Melayu dan Pembesar mendesak melalui Duba dan Majlis Perundangan Persekutuan tentang keperluan pasukan bersenjata yang diketuai oleh anak watan bagi memelihara kedaulatan dan keselamatan negara. Dan akhirnya regimen Askar Melayu Diraja RAMD ditubuhkan. Okey, so desakan daripada pembesar-pembesar ataupun pemerintah negeri tempatan iaitu desakan daripada Yang Tuan Besar Negeri Sembilan bersama dengan geng-geng dia ramai sangat telah berjaya menubuhkan regimen Askar Melayu Diraja atas alasan untuk memelihara kedaulatan dan keselamatan negara masing-masing. Yang kelima adalah Pegawai Takbir Melayu. Okey, penubuhan Pegawai Takbir Melayu merupakan hak kepada Raja-Raja Melayu bagi kepentingan anak-anak mereka. Okey, British tahu bahawa mereka perlu mendapatkan kerjasama elit orang Melayu untuk mengekal kedudukan mereka di negeri Melayu. Okey, so oleh itu, pelantikan elit Melayu dalam pentadbiran British akan memberi peluang kepada mereka untuk menyesuaikan diri dengan kehendak pihak British. Okey. So, pegawai-pegawai Melayu boleh dinaikkan pangkat dan dipindahkan ke Perkhidmatan Awam Tanah Melayu dan menduduki jabatan-jabatan tinggi. Okay, PTM atau Pegawai Takbir Melayu dianggap sebagai eksekutif dengan prestij yang tinggi dalam kalangan masyarakat Melayu. Okey. So, yang seterusnya adalah mempertahankan institusi beraja. Alright, so raja-raja membuktikan kebolehan berdiplomasi sehingga institusi raja dapat dikekalkan dan berjaya dipertahankan. Okey, perluasan kuasa British di negeri Melayu tidak menghapuskan kedudukan Raja-Raja Melayu. Okey, pada asalnya British luas kuasa nak hapuskan kuasa Raja Melayu tapi tidak berjaya. Okey.
Sebab Raja ni berjaya mempertahankan kedudukan Raja Melayu. Alright. British hanya dapat mengambil alih pemerintahan pada peringkat pengurusan negeri saja. Alright. Dia orang sampai ambil alih sampai peringkat pengurusan negeri je. Sampai kedudukan Raja Melayu dia orang tak boleh nak ambil. Peranan pembesaran negeri digantikan oleh pegawai British. Jabatan dan sistem corak barat digunakan bagi menggantikan peranan pengusaha tempatan. Alright. So, mereka berjaya mempertahankan institusi beraja dekat negeri masing-masing. Alright, itu saja untuk tajuk hari ini dan rasanya kita dah habis untuk bab 8. Alright, so manakala itu saja untuk kelas hari ini. Pastikan kamu semua jawab soalan yang saya akan hantar sebentar lagi. Sekiranya ada apa-apa masalah ataupun ada tak faham, kamu boleh WhatsApp di grup ataupun WhatsApp saya personal. Alright, sekarang itu saja daripada saya. Assalamualaikum, bye-bye, jumpa lagi.